Nampaknya seperti kartel-kartel kepanasan sahabat-sahabat semua apabila dengan terdesak dikatakan menggunakan dua nama pemimpin PKR ya dalam skandal RM 4 juta ringgit. Jadi saya mau membawakan anda sahabat semua pencerahan dan juga pendedahan daripada dua pemimpin ini. Siapakah mereka? Mungkin anda boleh jangka, anda boleh nampak dalam gambar ini. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita ikuti berita gempak hari ini. Yang pertamanya, projek RM 4 juta. Avelin lapor tuduhan salah laku ada agenda dendam katanya. Jadi itu antara kenyataan daripada Avelin Sauki ya berkaitan dengan isu kononnya ada salah guna projek RM 4 juta ringgit. Beliau yang juga ahli lembaga penasihat Bandaraya Kuala Lumpur menafikan sekeras-kerasnya tuduhan salah laku dalam perolehan projek berkenaan. Avelin Sauki membuat laporan polis terhadap tuduhan salah laku dalam perolehan sebuah projek bawah naungan Datuk Bandar Kuala Lumpur. Avelin yang juga lembaga penasihat Bandaraya Kuala Lumpur juga menafikan sekeras-kerasnya terdapat apa jua unsur salah laku dalam perolehan projek berkenaan. Katanya, ini merupakan sebuah usaha oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memburukkan nama saya. Agenda pihak ini hanya didorong oleh perasaan hasad dengki dan dendam yang tidak bertempat. Saya juga bersedia untuk memberi kerjasama penuh dalam mana-mana siasatan yang dijalankan berhubung perkara ini oleh mana-mana penguatkuasa agensi, katanya dalam satu kenyataan. Beliau juga maklum Dewan Bandaraya Kuala Lumpur sedang melakukan siasatan dalaman. Oleh itu saya menyeru saudara-saudari sekalian untuk memberi ruang kepada pihak-pihak yang berwajib untuk melaksanakan tanggungjawab mereka, katanya. Pada 28 Januari, seorang pembantu Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar berkata namanya disalahgunakan dalam hantaran media sosial, mendakwa seorang ahli lembaga penasihat Bandaraya Kuala Lumpur terlibat dalam penganugerahan projek bernilai 4 juta tanpa tender terbuka. Jadi, ya kontroversi ini berkisar dakwaan bahawa projek penerbitan DBKL bernilai 4 juta dianugerahkan kepada sebuah syarikat milik kroni ahli lembaga penasihat itu tanpa melalui proses tender yang sewajarnya. Hantaran itu mendakwa Anwar dan setiausaha politiknya Azman Abidin maklum tentang projek-projek yang dipon oleh lembaga penasihat itu, mendorong pengarah DBKL mempercepatkan kelulusan. Azman ketika bercakap kepada FMT, tokoh politik sering menjadi sasaran mudah dakwaan palsu sedemikian, katanya. Itu antara kenyataan ya daripada Azman Abidin yang mengatakan bahawa nama beliau disalahguna. Kata itu kata pembantu Perdana Menteri ya berkaitan dengan dakwaan salah laku projek DBKL. Jadi kita boleh tahu sahabat semua bahawa mereka ini orang politik mungkin agak barulah, terutama yang macam Avelin. Jadi sengajalah ya mereka untuk membina persepsi buruk, persepsi jahat kononnya kepada mereka, terutamanya Avelin Sauki dan sebagainya. Tapi kita tahu pencerahan dan kenyataan daripada Avelin, beliau sendiri telah pun membuat laporan polis kerana dakwaan yang tidak berasas ini dakwaan yang berbau fitnah dan juga hasutan ini. Jadi kenyataan daripada Azman Abidin juga mengulas, beliau juga turut mengulas dakwaan tular berkenaan kaitannya dengan penganugerahan projek 4 juta DBKL barbit ahli lembaga penasihat DBKL. Seorang pembantu Perdana Menteri berkata namanya disalahguna dalam hantaran media sosial, mendakwa seorang ahli lembaga penasihat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur terlibat dalam penganugerahan projek bernilai 4 juta tanpa tender terbuka. Kontroversi itu berkisar dakwaan bahawa projek penerbitan DBKL bernilai 4 juta dianugerahkan kepada sebuah syarikat milik kroni. Kononnya diberikan secara terus. Itu antara dakwaan ya ataupun hasutan, berita-berita palsu. Katanya nama saya ini popular sekarang, banyak sangat orang jual. Tak boleh buat apa, katanya kepada FMT. Jadi sesiapa pun boleh petik nama saya atau Perdana Menteri. Ini selalu berlaku apabila terlibat dalam politik.
Jika ada kebenaran dakwaan ini, buat laporan kepada pihak berkuasa katanya. Jika tidak, benar juga harus keluarkan kenyataan rasmi, nafikan untuk elakkan fitnah terhadap nama-nama tersebut. FMT telah menghubungi ahli lembaga penasihat Ketua Pesuruh ISPRM Azam Baki dan Datuk Bandar Kuala Lumpur untuk mendapatkan komen. Dalam pada itu, News Straits Times awal hari ini memetik Maimunah berkata DBKL sedang menyiasat dakwaan itu. Katanya beliau telah membatalkan projek bernilai 7 juta ringgit yang dikaitkan dengan ahli lembaga yang sama ketika dilantik tahun lepas. Turut dilaporkan Azam Baki berkata, agensi anti rasuah itu bersedia membantu DBKL sekiranya siasatan perlu dijalankan. Itu dia. Jadi dalam waktu yang sama juga Blin Sauki juga menafikan misconduct awarding of DBKL project. Itu dia. Namun kita tahulah ni pihak-pihak politik-politikus sampah ni mereka akan gunakan apa saja cara sahabat semua ya untuk menjatuhkan, untuk membina persepsi buruk dan sebagainya. Kerana kita tahu ya mereka-mereka ni memang cemburu ya dengan kerajaan yang ada pada hari ini. Jadi mereka akan menggunakan apa saja cara untuk menjatuhkan imej dan juga reputasi, terutamanya pemimpin-pemimpin dan seperti Perdana Menteri kita sendiri yang sering diserang, difitnah dan sebagainya. Pemimpin-pemimpin DAP yang sering difitnah oleh lebay-lebay oleh pemimpin-pemimpin PAS, dan akhirnya siapa yang mendapat ganjaran imbuhan di sana? Pemimpin DAP yang menang saman fitnah. Dan yang membayar fitnah di saman itu pula adalah para walaun-walauntin, lebay-lebay dan juga parti PAS. Jadi mereka fitnah, mereka bayar. Mereka fitnah, mohon maaf. Mereka mohon maaf, mereka menfitnah lagi. Jadi itulah ya yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggungjawab ini. Jadi itu dia sahabat semua antara isu-isu yang panas. Namun kita tahu isu ini sengaja dibangkitkan lah ya untuk tujuan politik. Tidak lain tidak bukan itu sajalah. Ya. Blin Sauki telah pun membuat laporan polis dan Zainal Abidin juga ya telah pun menafikan perkara itu tidak berlaku. Namun siasatan harus dilakukan untuk membuktikan bahwa dakwaan dan fitnah ini harus diberikan jawapan yang sewajarnya. Sama ada benar atau tidak, kita tunggu jawapan ataupun hasil siasatan. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen pandangannya, Anda berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dadah tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.